الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Untuk kelas kedua, bagi yang mengikuti kelas subuh tadi lah. Okay, kelas subuh tadi kita belajar wuduk, kita belajar basuh tangan. Itu adalah asas-asas. Semua tu adalah asas-asas yang perlu kita ketahui. Okay, sekarang ni kita nak sambung. Kalau kelas kat sini, kita belajar rukun solat. Kat mana Wah? Ni Ustaz, sambung slide Ustaz, slide duduk tahiyat akhir ya Ustaz? Silap. Slide akhir? Slide dia slide. Sekejap. Sampai rumah Wah? Dah sampai Ustaz, dah sampai Ustaz. Dia sampai 8.25. Hebat Ustaz, laju Ustaz tu. 8.25 sampai tempatlah makan mihun 3 suap. Tinggalkan. Lepas ni sambung balik. Okey, sekejap. Last kali kita slide apa? Sekejap. Ustaz, slide nama rukun Ustaz. Ha? Slide-nya nama rukun, duduk bagi tasyahud akhir, bagi selawat dan salam. Ada Ustaz bagi jenis perbuatan, jasad, fi'li. Tujuan, dalam rukun ada rukun. Macam itulah kandungan slide tu. Banyak. Saya saja nak tunjuk slide ni, tengok. Ini yang saya kata 1-2 ni. Nampak slide sekarang? Nampak Ustaz? Ni saya 1-2 ni. Nantilah, nanti sampai masa kita ringkaskan, kita ringkaskan. Ini Yang ni Ustaz, yang ni. Betul. Okey. Jadi yang kita nak baca sekarang ni, syarat atau rukun lah. Untuk duduk tahiyat akhir. Inilah. Terus. Betul Ustaz. Ini betul. Ini. Tambah sikit lagi. Okey. Tambah perkataan. Satu buat nota.
Apa beza dia tasyahud apa ni tahiyat? Kenapa dia panggil tasyahud? Kenapa dia panggil tahiyat? Ini adalah kerana ini adalah syahadah. Ini syahadah. Ini adalah kerana ada at-tahiyah. Itu adalah ucapan penghormatan. Jadi nak panggil tasyahud pun boleh, nak panggil tahiyat pun boleh. Nak panggil tasyahud pun boleh, nak panggil tahiyat pun boleh. Ni. Ni. Sini. Okey. Surah tu. Inilah. Tu yang tu lah. Ni. Adalah. Ni. 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 Okey, faham tak sekarang? Kenapa ada kitab kata tasyahud, ada kitab kata tahiyat? Faham tak faham? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Okey, itu penerangan dia. Itu penerangan dia. Okey, dah. Ni. Ini kita dah baca ni. Hukum fi'li. Dah. Okey. Duduk yang paling sempurna duduk tawaruk, tapi tidak wajib duduk tawaruk. Duduk dalam duduk tahiyat akhir, inilah wajib baca 3 perkara yang saya dah cakap. Okey. Ni. Tengok ni. Buat nota sikit ini. Dua jenis duduk
dalam okay. Ini ini nama dia iftirash. Ini nama dia tawaruk. Tapi sekejap saya cuba lihat nota lain. Ini yang senang. Ya ada ni, tak payah. Tak payah ni, buang. Ni. Ada dua jenis. Satu, dua. Tawaruk ni duduk atas tapak kaki kiri. Maknanya punggung ni dia jatuh atas tapak kaki kiri. Dengan ditegakkan jari kaki yang kanan. Jari kaki tangan ni tegak. Punggung atas tapak kaki kiri. Itu nama dia iftirash. Macam kita duduk tayar awal lah saya cakap lah. Tawaruk ni duduk di atas punggung kiri. Tadi iftirash duduk atas tapak kaki kiri. Ini duduk di atas punggung kiri. Saya pernah tunjuk gambar tak? Ampun tali. Ada Ustaz. Ada. Pernah Ustaz, pernah. Nah, kita tunjuk gambar Nah, ada gambar dua-dua kaki tu. Dua jenis gambarnya. Ni. Ini nama apa ni? Tawaruk. Saya yang jauh je ni, tak jumpa ni. Ni. At-tawaruk. At-tawaruk. Kalau kita eja rumi, kita patutnya dua arbut. Bagaimana rupa Macam mana rupa dia? Cakap Kuala Lumpur lah, wah. Ni. Ni. Punggung dia belah kiri ni kena lantai. Cek gambar lagi. Cek gambar lagi tu. Ni nama dia ni. Nama ni, duduk ni. Tawaruk. Tawaruk. Tak apa, kita tengok gambar dia banyak kali pun tak apa. Lepas tu ada lagi satu nama. Nama dia iftirash.
Ustaz nak tanya sikit lah. Ya. Yang kalau macam tadi Ustaz kata dua tasyahud tu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan? Kalau kita tak sedikkan dalam hati, tak batal ke? Tak apa. Kalau tak apa nanti ni, soalan apa? Kalau tak apa nanti, Kalau kita tak sedikkan dalam hati tu kan? Tak apa. tak batal semayang. Oh, tak batal. Okey. Tajdik, bukan tajdik tau. Salah tu. Tajdik ni yakin. Kalau dua kali masyarakat tak yakin nanti, bukan batal. Jadi apa? Tajdik ni yakin. Kalau tak yakin dengan dua kali masyarakat, jadi apa? Bukan batal semayang. Oh, jadi kafir lah. Ini kafir ya. Bukanlah disebut je, tapi dia tahu. Sebab tu bukan tajdik. Kalau tak rasa dalam hati keadaan tu, mana lalai lah. Batal semayang. Memang tak batal. Tapi tak ada pahala tentu lah. Pahala ni dikira berapa banyak kita kusyuk. Tajdik ni maknanya yakin. Yakin kena yakin. Kalau tak yakin. Ini keadaan ni tu dia katakan tegakkan jari kaki kanan. Lepas tu masukkan kaki kiri bawah kaki kanan. Mana? Tu pula. Nampak ke tidak ni? Nampak Ustaz. Punggung kiri. Oh, dia buat macam ni lah. Ni tak jelas. Ini patutnya ni tau. Kita buat macam ni. Ni. Macam ni. Kena buat some modification lah. Ni. Ini. Jadi kita tunjuk ni tu senang. Ni punggung kiri dekat sini. Lepas tu tunjuk lagi apa? Kaki kiri ni kat sini. Tunjuk ke apa lagi? Kaki kanan ditegakkan. Mana kaki kanan? Ni. Macam ni lagi jelas lah kot. Supaya tidak ganggu tulisan, kita dotted line. Tu. Jadi ini pun sama. Hukum. Ini duduk dia macam mana. Ini gambar dia. Okey. Duduk di atas tapak kaki kiri. Mana? Ni. Itulah. Dan dia tegakkan jari yang kanan. Okey. Ni. Okey, jelas tak? Jelas Ustaz. Depan gambar ni, sampai cucu, cicit, piut, apa pakai?
Sebab gambar ni dah terangkan gambar, dah terangkan makna dia, apa kata-kata jari tegak ni, apa benda tegak, apa benda masuk bawah kaki, apa benda punggung kiri. Ni saya dah tunjuk ni dah. Ha. Jadi besok, dia jadi ilmu nampak pada kita. Bila apa? Bila kita bagilah orang tengok, ajar orang lain. Ajar orang lain. Tapi dia punya picture ni kena jelas. Okey. Jadi bila kita belajar tadi duduk tayar akhir, duduk itu adalah wajib. Kaedah duduk itu adalah sunat. Faham Duduk tu wajib. Perbuatan duduk tu wajib. Cara duduk dia sunat macam ni. Sunat duduk tawaruk. Tawaruk ni lah. Satu keadaannya. Bila duduk tayar akhir. Ini tu keadaan. Sunat duduk iftirash. Sunat duduk iftirash. Tapi perbuatan duduk wajib. Ada perbuatan duduk sunat. Ni. Okey, saya terang kat sini. Nampak tak beza duduk dan cara duduk? Nampak Ustaz? Nampak tak? Tak sama tau. Ini duduk antara sujud ni hukumnya apa? Ya, rukun. Apa hukum dia ni? Wajib rukun. Rukun. Ni hukum dia rukun. Duduk antara sujud hukum dia rukun. Ini hukumnya apa? Duduk tanya awal. Sunat abad. Sunat abad. Sunat abad Ustaz. Abad. Ini apa hukum? Sunat hay'ah. Hay'ah. Yang bawah ni pula cara duduk yang disunatkan. Apa cara duduk yang disunatkan? Ada perbuatan duduk dia wajib. Ada perbuatan duduk dia sunat. Duduk antara dua sujud. Apakah cara duduk yang disunatkan? Duduk iftirash. Iftirash. Duduk iftirash. Jadi ketiga-tiga ni cara duduk dia yang disunatkan iftirash. Ini ni. Tiga-tiga ni nampak ni.
Tapi cuma yang ditambah sini, hukum duduk itu. Saya nak orang faham dua benda tau. Satu hukum duduk, satu cara duduk. Satu hukum duduk, satu cara duduk. Itu Ras. Hukum duduk, ini wajib. Ini rukun. Okey. Ini sunat. Ini sunat. Ini rukun. Jadi kalau kita duduk dari awal, kita dapat sunat duduk dari awal. Tapi kalau kita duduk iftirash, kita dapat apa? Kita dapat pada sunat lagi. Kenapa duduk iftirash? Kita buat ini sama juga, istirahat. Kita duduk istirahat, kita dapat sunat ayat. Tapi bila cara duduk istirahat ni, kita duduk iftirash, kita dapat cara duduk yang disunatkan. Ini perbuatan duduk sunat. Ini perbuatan duduk wajib. Rukun. Tapi bila buat ni, cara duduk macam ni, dapat sunat. Ini sunat atas sunat. Ini sunat atas sunat. Ini sunat atas sunat. Sunat atas sunat. Ini sunat atas rukun. Mending ke faham? Alhamdulillah. Ini sunat atas rukun. Ini sunat atas sunat. Ini sunat atas sunat. Sunat ni dia tidak buat sendiri. Dia bergantung pada duduk atas sunat. Ini sunat atas sunat. Sunat atas sunat. Sunat atas rukun. Faham kata ni? Sunat atas sunat. Sunat atas sunat. Sunat atas rukun. Jadi kalau saya duduk iftirash, saya duduk cara lain. Tawaruk, contoh. Ada duduk dalam sujud. Semasa sah tak? Sah ke tak? Sah, cuma dapat pahala Kenapa sunat sah duduk saya duduk iftirash. iftirash? Cara Sebab duduk tu sunat atas sunat. rukun. Ini tak ada pun tak apa. Tak duduk cari iftirash pun tak apa. Tapi kesempurnaan solat tu kita buat yang sunat. Ini sunat atas rukun. Sunat atas sunat. Sunat atas sunat. Lepas tu nak faham. Hukum duduk ini rukun. Hukum duduk ini sunat. Hukum duduk ini sunat. Kaedah duduk ini iftirash. Sunat. Kaedah duduk ini iftirash. Sunat. Kaedah duduk ini iftirash. Sunat. Faham tak? Maknanya dia ada kaedah-kaedah. Apa maksud ditegakkan jari kanan? Tu gambar tu. Kak Zaitun, jelas tak? Perut jari. Tengok gambar ni. Ni. Nampak mouse saya tak? Nampak tak mouse saya gerak ni? Nampak. Nampak. Nampak Ustaz. Maksudnya jari. perut jari tu kena kat lantai. Ni. Tu perut jari tak? Tu perut jari ya? Jari kaki ni, tapak-tapak dia ni, itu nama perut jari. Ditegakkan macam ni. Ustaz, Ditegakkan macam ni. ada ke 5 bulut jari kena Tak semesti 5-5. tak semesti kadang ipu tu susah nak sampai. Yang kecil tu payah dapat. Ini lukisan ni boleh lah tunjuk. Tapi kalau keadaan kaki manusia tak sama kan. Jadi kita berapa dapat tak apa. Dapat 1 ke, dapat 2 ke tak apa. Tapi ingat tak dulu saya tunjuk praktikal. Kaedah kaki kanan tidak bergerak. Ingat tak? Ingat Ustaz. Ingat Ustaz. Ingat Ustaz, ingat. Ingat Ustaz. Saya tunjuk kat kawasan. Kaedah turun sujud. Turun je sujud.
Kaki kanan tak bergerak sampai dia bangun balik. Kalau dah faham, saya tak tunjuk lagi lah. Dah tunjuk kat sini payah. Kena alih ke kamera. Faham tak ni? Kaedah-kaedah tak gerak ni. Faham tak? Tapi elok Ustaz tunjuk. Tori dah tunjuk lah. Ustaz, kalau gerak sikit boleh ke? Tak apa, gerak sikit tak apa. Maknanya bila kita turun tu, bila turun, kan kaki kita kan, kanan kita macam tu. Kiri pun macam tu. Bila bangun Rabi pilih, kaki ni begini. Duduk atas punggung ni. Tadi turun sujud kaki gitu, kiri kanan gitu. Begitu, lentik. Dia lentik tau, dia lentik gitu. Lentik. Jadi bila Rabi pilih, ni kaki tak gerak. Sujud balik, kaki kanan tak gerak. Saya tunjuk tadi. Lepas tu bangun balik, kaki kanan tak gerak. Dia masih kekal untuk istirahat. Lepas tu berdiri. Habis berdiri boleh gerak. Faham? Faham tak? Faham. Faham Ustaz? Kalau nak tunjuk ni susah sikit lah. Kena tengok balik video lama tu. Kita video lama. Tengok videonya dekat Kuantan. Practical solat. Ustaz. Ha. Dekat salah satu surau di kawasan saya, dia tunjuk dalam dia punya ni lah. Dia kan ada skrin dia tu kan. Dia tunjukkan masa kita sujud tu, dua-dua kaki kena lapatkan. Itu saya confuse. Dulu kaki lapatkan masa itu pada sujud. Itu pada khilaf. Itu ada khilaf. Ada ulama kata kaki kena rapat. Ada ulama kata sejengkal. Jadi nak rapat pun tak apa, nak jengkal pun tak apa lah. Kalau ikut Ustaz, kita tak gerak kaki kanan, maksud kita tak lapat lah kan? Tak rapat lah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Jadi ini kena faham dia punya hukum. Yang sunat ni cara duduk. Bukan duduk atau sujud sunat. Cara duduk. Ini duduk ni sunat. Cara duduk sunat ni sini. Ini perbuatan duduk istirahat sunat. Cara duduk sunat ni. Ini perbuatan duduk. Ini perbuatan duduk. Ini perbuatan duduk. Ini cara duduk. Sunat pada iftirash. Ini yang kena faham tunggu ni. Okey. Ni. Jadi bila duduk iftirash ni, sunat duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk tawaruk, nama dia apa? Apa nama dia? Makan pakai sudu, makan pakai tangan. Nama dia? Cara makan. Cara makan. Bila makan boleh jawab pula. Duduk iftirash, duduk tawaruk. Nama dia? Cara duduk. Cara duduk. Cara duduk yang disunatkan. Faham? Tapi perbuatan duduk, tayar awal, perbuatan duduk itu, tayar awal, sunat. Sunat. Istirahat, sunat. Duduk antara dua sujud, Wajib. wajib. Rukun. Duduk tayar akhir, Juga rukun. wajib, rukun. Apa yang wajib, apa yang rukun tadi? Perbuatan duduk. Apa yang sunat tadi? Perbuatan duduk. Perbuatan, dia kena duduk. Tapi kaedah duduk, cara duduk yang sunat yang saya cakap tadi. Jadi iftirash ni, dia sunat duduk. Kaedah duduk di iftirash pada 3 perkara. Pertama ni, yang kita dah cakap dekat sebelah tadi. Ni, yang kita dah cakap kat sebelah tadi. Dan ni, kita cakap kat sebelah tadi.
Maknanya istirahat ni duduk macam ni. Lepas tu belajar istirahat. Belajar cara duduk rehat dalam solat. Dalam kitab juga disebut kedua-dua jenis duduk ni lain dia dipanggil duduk dalam solat. Kalau luar solat kita duduk macam ni, ini nama dia duduk seorang Hamba. hamba. Kalau kaki itu sihat, duduklah macam hamba. Macam mana duduk macam hamba? Duduk macam ni. Atas sejadah duduk macam ni. Kalau ini penat, tak apa, landingkan. Kalau ni penat, landingkan. Tapi biarlah ada rupa duduk. Kurang-kurangnya, duduk bersiras. Kurang-kurangnya, duduk tawaruk. Kenapa? Inilah duduk seorang hamba. Kalau boleh lepas solat duduk macam ni, zikir sampai bangun, sampai doa. Pun tak apa. Kalau kita duduk kat lantai, duduk sajalah. Bukan duduk solat, bukan duduk zikir. Duduk macam ni. Pun tak apa. Kenapa? Inilah duduk dalam solat. Inilah kaedah duduk yang suruh. Bila hamba sembah Tuhan. Jadi duduk macam ni, dia melahirkan watak hamba dalam hati kita. Jadi dia nampak war tadi, semayang tadi, subuh tadi. Dia nampak war duduk macam ni sampai habis. War bila doa, war tukar macam ni. War perasan tak war? Ya, Ustaz ajar Ustaz. Ingat Ustaz. Dia tengok dia belakang. Ya, Ustaz ajar Ustaz. Bukan dia nak intai orang semayang tau, jangan salah faham. Dia ternampak lah kat depan. War duduk macam ni sampai habis zikir. Lepas tu bila doa, duduk macam ni. Tak apa, nak duduk macam ni sampai habis boleh, ni sampai habis boleh. Kalau bersila pun tak apalah. Kaki dah longgar, mana duduk ni lama? Lenguh. Tapi kalau boleh buat, duduk macam ni, atau duduk macam ni, atau di sini tukar macam ni pun tak apa, duduk sampai habis. Maknanya kalau kita zikir malam-malam, kita bangun malam-malam, kita nak baca, subhanallah, bacalah apa-apa. Astaghfirullah, lepas tu nak doa, lepas tu baca selawat pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Sebab tu adab zikir, tak kira selawat ke, istighfar ke, zikir ke, doa ke, suci macam solat, duduk macam solat. Apa maksud suci solat? Tidak berhadas. Dah ada lah. Ada wuduk. Tak adalah perlu mandi wajib, tak perlulah. Tak ada besar, tak ada kecil. Baju-baju semua tak ada najis lah. Ke dalam ke apa-apa tak najis. Dan duduk macam solat. Duduknya solat apa? Inilah duduk solat. Ustaz pernah cakap satu ustaz tu mengajar Ustaz dia duduk berapa lama sampai habis kuliah. Bayang macam tu. Duduk gini. Ya. Nampak tak Aero ni gerak? Nampak mouse dia gerak? Tirash. Nampak tak mouse dia gerak? Saya tunjuk. Begini. Begini. Nampak Ustaz. Itu Ustaz Hashim Kajang. Kalau tengok poster ulama' Pantai Barat, muka dia ada. Orang istirah sebagai ulama' Pantai Barat. Pantai Barat ni belah-belah ni lah, Selangor, Perak, tu Pantai Barat. Johor, ni. Dia duduk macam ni. Dia mula dia buka kitab sampai habis. Tak gerak. Umur dia berapa tu? Bukan muda, 70 lebih umur dia tu. Macam ni. Kenapa? Mereka memang dilatih daripada pondok untuk duduk macam ni atau duduk macam ni. Kenapa? Inilah duduk seorang hamba. Dulu guru kami kata apa?
kalau kita zikir, kita doa, cuba duduk macam ni. Nanti kita rasa tak sama macam kita duduk bersila. Saya ni cuba-cuba juga buat tapi tak boleh buat lah sebab kaki, yelah orang tua kan. Sebab daripada muda tak latih. Kalau dapat sihat, boleh duduk macam ni, duduk macam ni. Orang zikir, duduk macam ni. Orang zikir, duduk macam ni. Dengan zikir, duduk bersila, tak sama. Dia punya feel tak sama. Tak percaya, boleh buat. Tak percaya, boleh cuba. Bukan saya cakap kosong ni. Tak percaya, boleh cuba. Pergi rumah orang duduk lantai, duduk macam ni pun boleh, duduk macam ni boleh. Kalau duduk macam ni, jangan buat tangan gini. Kau nak semayang ke rumah aku ni? Zikir, duduk macam ni. Tangan ni jatuh lah. Atau duduk macam ni. Inilah yang dikatakan dalam kitab Diyaul Murid Syekh Daud Patani. Diyaul Murid. Sinar bagi agama. Diyaul Murid. Sinar bagi agama. Sinar bagi orang-orang yang berkendakkan kepada ilmu agama. Murid. Diyaul Murid. Okey. Dulu adalah mengaji kitab dulu. Ni. Okey. Dah faham Kalau nak zikir lama-lama ke, cubalah dapat duduk macam ni kejap. Lenguh, duduk macam ni kejap. Lenguh, bersila pula. Lepas tu macam ni kejap. Tapi cuba jangan terlalu duduk macam ni sebab malas. Tu rugilah. Allah bagi kita sihat lagi, kita duduk macam hamba. Memang kita hamba pun. Duduk hamba duduk macam ni. Dulu guru kata apa? Yang duduk bersila siapa? Iblis. Siapa dah sila tu? Yang bukan dia niat duduk macam Firaun. Duduk kat rumah orang, duduk bertimpuh tu. Bersimpuh tu kena kalau macam ni baru dia duduk seorang hamba. Bersimpuh bukan macam ni kan? Bukan lipat kaki dua-dua ke sebelah. Lipat kaki dua belah. Tu bersimpuh. Ni bukan bersimpuh, ni tawaruk. Tawaruk. Okey. Dah. Duduk tayat akhir ini adalah wajib di dalam bacaan tayat akhir. Maknanya masa baca tayat akhir, masa baca selawat Nabi, masa ucap salam, wajib duduk tayat akhir. Wajib duduk. Tapi kaedah duduk dia tidak wajib duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini sunatlah dia mendudukkan diri dia dengan cara tawarruk. Tapi perbuatan duduk itu sunat. Okey. Renung sekejap. Saya nak orang faham perbuatan duduk dengan cara duduk. Faham Ada yang sunat atas sunat, ada yang sunat atas sunat, ada yang sunat atas rukun. Faham tak ni? Sunat atas sunat, sunat atas sunat, sunat atas rukun. Ni. Ini sunat atas sunat. Duduk cara awal, sunat. Dan cara duduk, sunat macam ni. Ikhtiras. Ini sunat atas sunat, sunat atas sunat, sunat atas rukun. Solat ni ada sunat atas sunat, sunat atas sunat, sunat atas rukun. Solat ni ada rukun dalam rukun, rukun dalam rukun, rukun dalam rukun. Solat ni ada sunat dalam rukun. Okey. Solat ni ada makruh dalam rukun. Apa contoh makruh dalam rukun? Apa contoh makruh dalam rukun? Rukuk yang tidak lurus belakangnya. Itu makruh dalam rukun.
tanpa apa-apa masalah. Dia boleh lurus, sisa lurus. Dia makruh. Makruh rukun. Makruh sembahyang dalam gereja. Itu makruh rukun. Rukun apa? Semua rukun tu jadi makruh bila disolat di dalam gereja. Makruh meninggalkan membaca surah. Itu makruh dalam sunat. Nanti kita belajar makruh solat. Ni. Ada 31 perkara. Ni. Berdiri atas sebelah kaki. Maknanya makruh dan rukun. Rukun apa? Rukun berdiri. Merendah atau meninggi kepala dari punggung ketika rukuk. Makruh dan rukun. InsyaAllah. Jadi kita belajar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan tamak-tamak. Poning ni. Okey. Ni. Duduk tayat akhir ada 3 syarat. Macam biasa. Biasakan perkataan ni. Ini maksud ni. Syarat ni. Apa syarat apa ni. Yang kita selalu sebut benda ni. Sangat popular pada kita. Ini nama dia syarat apa ni? Syarat atas rukun. Syarat atas rukun. Okey. Ni. Syarat atas rukun lah. Apa dia? Ni. Hendaklah musalli. Musalli ni apa? Orang yang solat itu. Orang yang solat bangkit untuk duduk pada tayat akhir setelah sempurna sujud yang kedua. Okey. Apa syarat sujud kedua? Ni. Apa syarat sujud kedua? Dekat ringkas lah. Apa? Sempurna duduk antara dua sujud. Setelah sempurna duduk antara dua sujud. Satu, setelah sempurna duduk antara dua sujud. Dengan qasad. Ini satu. Dua dengan qasad. Dengan tomaknya. Dua ni benda-benda ni. Dengan qasad. Tiga. La ilaha illallah. Ini hilang ni. Dengan tamaknya. Ya. Hilang ni. Mana ni? Dengan qasad. Tiga. La ilallah. Apa hilang? Tiga. Tamaknina. Empat. Hantar. Tujuh. Anggota. Sujud. Sujud dengan dahi tidak berlapik. 5. Dahi jendul. Apa sebab aku cakap dahi jendul ni? Sorry. Saya gurau-gurau lah. Sebahagian dahi tidak sujud pada tak berlapik. Bersenungging maknanya apa? Punggung.
lebih tinggi dari bahu dan kepala. dari kepala. Tidak sujud pada bergerak. Ah. Seperti yang bergerak. Tidak sujud. Bergeraknya soleh. Musoleh. Ni, saya ambil jawab dalam kat kelipak ni. Okey. Tidak sujud pada sesuatu yang bergerak bersama bergeraknya musalli. Yang bergerak bila gerak musalli. Nombor 8, memberatkan kepala sekira-kira kejat kapas. Nampak apa beza ni? Lemak. Sekejap. Sikit. Ngintu sikit. Lam. Okey. Saya tengok Tengok sini Nombor 4 tu Ustaz. Apa? Nombor 4. Ada 4. Okey, saya nak tanya. Ini saya ringkas ni, tulis ni. Saya tak tulis dengan sempurna lah. Tengok sini Apa beza sujud pertama dengan sujud kedua bersyarat? Dekat mana? Dekat yang sempurna tu, first tu. Setelah sempurna. Itidal. Dekat sujud pertama setelah sempurna i'tidal. Kalau sujud pertama setelah sempurna i'tidal. Kalau sujud kedua setelah sempurna duduk. Kenapa? Dia datang dia duduk. Dia tak datang dia i'tidal. Nampak beza ni? Nampak tak beza ni apa ni? Amboi sibuknya menyalin. Wah, nampak beza wah? Nampak Ustaz. Kak Ina. Nampak Kak Ina? Mana Kak Ina ni? Ada Ustaz. Ya Allah. Macam sebab print screen lepas tu kecil kan cari button mikrofon tak jumpa. Nampak Ustaz. Lia Kuantan. Nampak beza tak? Nampak Ustaz. Kuantan ni jarang dengar suara. Mana seorang lagi Kuantan? Diana. Tadi ada. Makan anak kot, bagi anak makan. Orang Johor mana orang Johor? Nampak tak beza? Mana orang Johor? Orang Johor tak nyaut mana orang Johor ni? Takkan dah masuk Singapura? Nampak Ustaz. Tu. Orang Sarawak, orang Kuching. Kita nampak ni, orang Kuching. Kita nampak ni orang Kuching. Halimah Ghani, nampak tak beza dia? Mana orang Melaka? Orang Melaka nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Kat Yam orang Melaka. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Orang Melaka duduk bangi pun jawab. Syuib, apa khabar Syuib? Tak pernah dengar suara Syuib. Orang Melaka. Nampak tak beza? Dia ada beza tu. Sujud pertama, sujud kedua. Dia ada beza syarat. Tapi bilangan syarat tak 8. Bilangan syarat tak 8. Nuris, nampak tak Nuris? Nampak Ustaz. Tengku Rahimah, nampak tak? Nampak Ustaz. Aku saja cek ni, korang ni ada ke tidak? Memang. Kadang-kadang buka je pergi goreng nasi. Mana nak faham belajar gitu? Dah agak dah. Tu teknik mengajar Ustaz.
Apa nak tak? Oh, apa nak tak? Nampak tak mana tak? Mana tak ni? Kak Suci. Kak Suci dah, nampak tak? Zaidan. Mana Zaidan? Saya nak nampak jelas. Apa beza rukun Kak Suci? Amboi Kak Suci. Nampak bumbung rumah tu gimana tu? Macam panjang atap je Kak Suci. Nampak bumbung rumah pula. Nampak beza syarat antara sujud pertama dan sujud kedua. Apa beza dia? Dia menerima baton daripada orang lain. Untuk sujud pertama, dia terima baton daripada siapa? Daripada iktidal. Sebab tu syarat pertama dia mesti sempurna iktidal. Tapi untuk sujud kedua, dia terima baton duduk. Duduk antara dua sujud. Ustaz, Suci nampak. Oh ya. Kak Suci orang tanya pagi ni petang pun jawab. Bukan, mesti terkeluar. Terkeluar. Cari baca tak jumpa, Ustaz. Oh, dia baca tadi. Alah, saya tak faham. Maaf. Itulah Kak Suci. Orang lama-lama ni dia memang tak nampak. Saya pun banyak kali dia tekan salam butang. Tak apa. Ustaz, saya daripada JB nampak. Tadi saya kat Facebook. Takut nanti Ustaz cakap saya tak masuk kelas pula. Amboi. Okey, Orang Johor. Okey, Orang Johor. Okey. Darus, nampak tak Darus? Jelas tak Darus? Darus Syafi'i, Ampang. Tuan Yusin, okey tak? Faham tak? Ustaz nampak Ustaz. Okey, alright. Nampak Ustaz. Amanan nampak tak Amanan? Handsome Ustaz. Bukan nampak handsome. Kenapa handsome? Bukan nampak saya. Nampak. Ustaz handsome. Okey. Nampak benda tadi tu, beza tadi tu Abanan. Abanan nampak tak? Nampak Ustaz. Belajar ni dia kena nampak jelas tau. Dia tak ada kelabu asap. Tak boleh nampak apa ni. Tak nak cakap begitu. Nampak. Kalau sujud pertama syarat dia begini. Kalau sujud kedua syarat dia begini. Jadi untuk sempurna duduk tayat akhir ni, sujud kedua ni mesti sempurna. Tak sempurna bangun, tak sah. Syarat kedua, satu je. Qasad. Maknanya boleh juga kita kata syarat yang kedua ni, apa nak kata syarat kedua ni? Hendaklah bangun dengan qasad. Kenapa? Hendaklah bangun dengan qasad. Jadi bontok sampai macam ni. Hendaklah bangun dengan qasad. Nombor 3, membetulkan duduk sekadar kuasanya. Dia mesti ada perbuatan duduk. Kalau dia tak boleh duduk macam mana, duduk apa, bersila. Bersila pun tak apa. Kenapa? Itulah kuasa dia. Lunjur kaki pun tak apa. Itulah kuasa dia. Duduk tapi sengit pun tak apa. Itulah kuasa dia. Itu nama sekadar kuasa dia. Kalau duduk punggung sikit dia boleh kena lantai. Sakit, bisul. Itulah kuasa dia. Alah duduk je tak apa. Ustaz, nak tanya Ustaz. Yang kita nak sujud kedua tu kita nak bangun balik, nak bangun ke qiyam. Adakah kita ditambahkan syarat qasad berdiri? Kalau nak, tak. Berdiri je lah, bangun je lah berdiri. Oh, tak payah kita qasadkan berdiri lah. Kalau kita ingat rakaat keempat, tapi rupanya imam bangun sampai akhir. Kita ingat bangun ni nak tambah rakaat lagi, tak cukup. Tadi masa bangun tadi kita ingat bangun rakaat keempat. Tadi kita Allah Akbar dengan imam kata, kita bangun nampak orang semua tahiyat akhir, kita duduk tahiyat akhir. Sah tak? Tak sah rasanya. Sah ke tak? Tak sah sebab dia tak ada qasad nak tahiyat akhir. Untuk jemaah sah.
Kenapa? Dia telah ada kontrak. Kontrak apa? Imam, makmum. Imam dan makmum. Kalau imam ni dia sujud sahwi, kita sujud sahwi, kita tak niat, sembahyang tak batal. Kenapa? Kita ada satu blanket kontrak. Blanket punya kontrak. Apa? If imam. Kau sujud, aku sujud. You jam, I jam. Tahu? Ini yang Ustaz Fadli cakap lah masa belajar dulu. You jam, I jam. You jam, I jam saya cakap. Bukan dia cakap. Okey. Cukup. Dekat 9.40 dah. 10 dah Ustaz. Orang kat tangan kita Ustaz. 9.40 Ustaz. Dah. Penting hari. Nanti 12.30 jumpa lagi. Siapa lapang boleh datang ke Petronas. Okey. Nanti War akan datang. Ya Ustaz. So, dekat nombor 12. Memberi salam. InsyaAllah Ustaz. Minggu depan Haji Mio. InsyaAllah ada kelas tak Haji Mio minggu depan? InsyaAllah ada Ustaz, ada. Kita sambung tu Haji Mio Okay, boleh insyaAllah. Pada 20 ke 12. Minggu depan nanti insyaAllah habislah agaknya rukun sembahyang. Lepas tu masuk sunat-sunat sebelum sembahyang. Habis rukun ni ke rahmat besar lah. Kalau imam tak sujud sahwi, makmum boleh ke sujud sahwi? Kita jawab? Boleh. Tak boleh? Dah habis kontraknya imam. Dah habis kontraknya imam. Salam. Dah tak ada kuduah. Kuduah ni kusan tak ada dah. Imam dah bagi salam. Kita tak ada imam dah. Nak sujud sahwi pun tak apa. Boleh. Tak sujud pun tak apa. Okey? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'il anbiya wa mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, keluar. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
الحمد لله الحمد لله